Kunjungan ke Oman diteruskan dengan melawat Royal Opera House Muscat. Ia amat istimewa kerana opera yang pertama dibina di negara Arab. Sesuai dengan namanya, opera ini berciri-ciri mewah kerana ia mementaskan opera, persembahan muzik dan teater musikal bertaraf antarabangsa. Memasuki perkarangan lobi, kami terpegun dengan perincian mewah dan klasik opera ini, ibarat rumah opera di Itali. Difahamkan, sekiranya ingin menonton persembahan di opera ini, pengunjung perlu mematuhi etika pemakaian yang telah ditetapkan. Bagi penonton tempatan, mereka perlu memakai jubah dan bagi penonton asing, mereka perlu memakai kot. Lokasi seterusnya, saya melawat ke suk yang paling popular di Muscat, terletak di Matra. Suk ini menjadi tumpuan utama pelancong yang mengunjungi Oman kerana ia menawarkan pelbagai kembarangan cenderahati termasuk pakaian. Para pengunjung juga boleh tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang paling murah. Rata-rata pelancong pasti akan membeli buah tangan apabila mengunjungi suk kerana ia menempatkan pelbagai barangan dari seluruh Oman. Suk di Matrah ini merupakan destinasi yang popular di Oman kerana ia merupakan lokasi berlabuhnya kapal-kapal persiaran mewah. Kebanyakan kapal-kapal persiaran ini berlayar dari Eropah, khususnya Jerman. Ia menjadi lokasi pelabuhan popular kapal pelayaran kerana lokasinya yang strategik di bahagian teluk. Lawatan seterusnya adalah yang paling saya nanti-nantikan kerana saya berpeluang untuk meneroka keindahan padang pasir. Aktiviti itu kini semakin popular sebagai tarikan pelancongan di negara Arab atau lebih dikenali sebagai Safari Desert. Sebaik tiba ke destinasi yang paling ditunggu-tunggu itu, saya diberi peluang untuk melawat kawasan penempatan Arab Badui. Namun, sifat mereka yang kurang ramah dengan orang luar, saya tidak dapat merakamkan momen-momen ketika melawat ke perkampungan Badui. Seterusnya, aktiviti yang paling dinantikan bermula, iaitu Safari Desert. Mulanya perasaan berdebar mula terdetik kerana berdasarkan pemandu pelancong, laluan di padang pasir sentiasa berubah-ubah. Ini disebabkan apabila dibuat pasir atau angin kuat di padang pasir, ia secara tidak langsung akan menerbangkan pasir-pasir halus dan seterusnya akan membentuk struktur bukit atau jalan baru. Memulakan pengalaman berharga ini, kami menaiki kenderaan pacuan 4 roda menyusuri jalan-jalan berbukit di padang pasir. Ternyata, ia sememangnya pengalaman yang tidak boleh dilupakan kerana setiap kali melalui jalan berbukit dan menuruni jalan yang kami sendiri tidak tahu apa halangan yang menanti, ia ternyata mendebarkan dan seronok. Sekarang ni saya berada di tengah-tengah padang pasir di Oman dan saya dengan jurukamera Suami Mahdi merasakan sendiri pengalaman untuk berjalan dengan kereta pacuan 4 roda di atas trek di padang pasir dan baru sebentar tadi saja kami berdua menerima pengalaman yang orang kata susah untuk kami jangkakan kerana kereta kami hampir terbalik apabila berada di betul-betul tebing padang pasir dan saya menjangkakan kereta kami akan terbalik, tapi kerana kehebatan pemandu kami dan kami berjaya mengatasinya dan ia adalah satu pengalaman yang menarik. Antara saat yang terpahat diingatan ialah ketika menyaksikan matahari terbenam di kawasan padang pasir kerana ia sememangnya detik paling indah saat sinaran matahari yang semakin pudar di celah-celah bukit pasir. Dalam perjalanan pulang ke Muscat, saya terserempak dengan pemuda Badui yang menunggang unta dan simbol papan tanda unta sememangnya unik bagi saya.
Apa yang pasti, pengalaman pertama mengunjungi Oman akan sentiasa kekal diingatan. Dengan itu, sekian sahaja perkongsian jurnal bernama edisi Kembara Oman minggu ini. Laporan saya, Azri Idris, bersama juru kamera Suhaimi Mahadi untuk jurnal bernama.